Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada semua ibu bapa, sebelum saya teruskan kepada program transisi tahun 1 2021, izinkan saya membuat sesi perkenalan tentang Sekolah HK Taman Universiti 2. Untuk makluman ibu bapa, HK Taman Universiti 2 telah dilantik secara rasmi sebagai program transformasi sekolah 2025 atau singkatannya TS25 pada tahun 2020. Untuk makluman ibu bapa, dalam program TS25 ni, sekolah ibu bapa akan nampak perubahan dari segi fizikal, dari segi persekitaran, tentang perubahan yang kita akan buat tentang persekitaran sekolah secara keseluruhan, meliputi sesi pembelajaran, meliputi komunikasi ataupun hubungan ibu bapa dengan pihak sekolah, dan juga hubungan sekolah dan juga komuniti. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan juga, sekarang ini di sekolah kita telah membuat program keceriaan sekolah, dan kepada ibu bapa yang datang mungkin akan agak terkejut tentang perubahan yang kita dah buat tentang sekolah. Ini semua bertujuan untuk menaik taraf persekitaran, supaya murid-murid akan lebih mudah untuk belajar, lebih ceria, lebih kondusif persekitaran sekolah untuk anak tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bercakap tentang program transisi, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, transisi ini maksud dia, kita pihak sekolah, guru-guru akan bantu murid-murid tahun 1 dalam kesediaan untuk belajar dalam pendidikan yang formal. Maksud dia, kita akan ada jadual waktu, kita akan ada masa yang kita tetapkan untuk mereka belajar. Kemudian bezanya transisi sekarang ini dengan yang lama, kalau yang lama, transisi yang lama, kita cuma peruntukkan masa selama 3 minggu. Tapi untuk norma baru sekarang ini, program transisi kita dah panjangkan dia, iaitu lebih kurang 43 hari. Kalau kita kira daripada awal Januari hinggalah awal April, lebih kuranglah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, dalam program transisi ini kita akan ada melibatkan 3 fasa. Fasa yang pertama tentang fasa persediaan, diikuti dengan penyesuaian dan kesediaan. Semua fasa-fasa ini akan dilalui oleh anak tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan jadual, berkenaan dengan program-program transisi nanti akan dibincangkan oleh guru penolong kanan saya. Okey, kemudian berkenaan dengan transisi juga, saya harapkan dalam norma baru ni ibu bapa akan sentiasa menolong, membantu anak-anak dalam menyiapkan kerja-kerja yang diarahkan oleh guru-guru. Dan saya harap juga dalam norma baru ni ibu bapa akan sentiasa peka terhadap maklumat-maklumat yang kita akan sampaikan. Mungkin dalam bentuk kita akan sampaikan melalui WhatsApp ataupun Telegram ataupun mungkin Facebook, dan saya harapkan ibu bapa peka dengan apa yang kita sampaikan. Dan saya harapkan juga sekiranya ibu bapa ada masalah, bolehlah hubungi cikgu-cikgu saya.
terutama cikgu-cikgu kelas. Saya percaya mereka akan membantu ibu bapa dalam menangani masalah-masalah yang tuan-tuan, perempuan, ibu bapa hadapi. Harapan saya harapkan agar ibu bapa dapat membantu anak-anak dalam sesi PDPR di rumah. Untuk pengetahuan, macam tuan-tuan tahu, tahun ni kita tak ada bersemuka. Saya pun tak tahu bila bersemuka ni akan diadakan. Tapi harapan saya, segala maklumat yang cikgu-cikgu saya berikan, saya harapkan tuan-tuan fahamkan dulu. Kemudian mungkin tuan-tuan akan, kalau misalnya kata ada yang pertanyaan, boleh suarakan pertanyaan tuan-tuan pada cikgu-cikgu saya. Dan kenapa saya bercakap macam tu? Sebab kadang-kadang maklumat yang cikgu-cikgu saya sampaikan ni, kadang-kadang ada yang mungkin kefahaman tu ada kurang. Jadi saya harapkan cikgu, ibu bapa yang ada masalah, tolong beritahu awal ataupun terus kontak cikgu-cikgu saya, PM mereka dan sebagainya. Dan sebab saya harapkan untuk sesi tahun ini tak ada isu, ibu bapa dengan guru. Sebab saya di sekolah sentiasa membuka pintu kepada tuan-tuan dan perempuan. Segala ada permasalahan kita boleh bincang. Saya rasa itu adalah lebih baik kalau daripada kita bercakap di belakang. Kemudian saya harapkan juga ibu bapa kena pastikan anak-anak belajar di rumah. Sekurang-kurangnya 1 hari 1 subjek. Sekurang-kurangnya adalah aktiviti yang tuan-tuan dan perempuan buat di rumah dengan anak-anak. Cikgu-cikgu saya akan bantu dari segi arahan dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, tahun ni kita ada berlainan sedikit, sebab atas permintaan tuan-tuan dan perempuan, kita akan berikan modul pada anak tuan-tuan dan puan. Tapi sekolah minta maaf sebab tuan-tuan kena ambil di rumah, di sekolah. Dan daripada modul yang kita berikan, tuan-tuan akan duduk dengan anak-anak. Kalau boleh jangan buat 1 hari sampai habis. Maknanya hadkan dia. Mungkin hari ini muka surat 1 sampai muka surat 3. Begitulah seterusnya sampailah PDPR kita ni berjalan, sampai yang kita akan bagi tahu nanti sampai bila. Dan saya dengan itu harapan saya juga pada ibu bapa yang bekerja, saya percaya, saya faham memang ada banyak masalah dan memang ada banyak kekangan, tapi saya mohon agar luangkanlah sedikit masa untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan, terutamanya tahun 1. Tahun 1 ini memang banyak sangat perlukan bimbingan, dorongan, terutamanya daripada tuan-tuan. Sebab pada saya bimbingan dan panduan yang diberikan oleh ibu bapa adalah sangat lebih baik sebenarnya lah daripada apa yang kita berikan. Sebab kita kalau di sekolah biasanya kita akan rapat, kalau kita bersepuka biasanya kita akan rapat, kita faham murid-murid ini ada masalah apa. Tapi sekarang ni kita tak dapat maklumat itu. Dan saya harapkan ibu bapa akan lebih faham anak-anak, lebih faham dengan lebih mendalam tentang perangai anak-anak dalam untuk menyiapkan kerja-kerja yang diberikan pada oleh guru-guru saya. Satu lagi untuk anak-anak, harapan cikgu agar melalui PDPR ni, ingat 1 hari sekurang-kurangnya belajar untuk 1 subjek ataupun 1 mata pelajaran, ikut pada kemampuan masing-masing. Dan saya harapkan juga jangan rushing, jangan tergesa-gesa.
buat kemas-kemas, sebab ini kerja yang awak akan bawa sampai bila-bila. Bukan cikgu nak tengok, tapi ini kerja awak, kerja yang awak buat untuk awak. Dan kita akan nilai nanti bila kita akan bila ada sesi bersemuka nanti. Satu lagi ingat, tolong bila nak main, bukan tak boleh, boleh, tapi kena hadkan. Saya harapkan juga ibu bapa tolonglah pantau anak-anak dalam hal ini. Okey, sebelum saya akhiri taklimat ringkas saya tentang transisi ini, sekali lagi saya menyeru kepada ibu bapa agar mengawasi anak-anak, terutama dalam musim-musim sekarang ini, COVID sekarang ini. Sebab bila COVID sekarang ini, COVID dia tak tengok orang, dia tak tengok masa, dia tak tengok usia dan sebagainya. Dan sekarang ni yang terbaru tak ada simptom. Maksudnya semua orang memang akan terdedah kepada virus ini. So saya harapkan ibu bapa dapat pantau anak-anak. Saya akhiri taklimat ringkas ni dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan buat semua warga SK Taman Universiti 2 Skudai, Johor Bahru. Nah, saya Cikgu Zainuddin bin Basran, bukan seorang GPK pentadbiran, atau dulu bahasanya guru penolong kanan 1 untuk sekolah persatuan Taman Universiti 2 ni. Baiklah, pertamanya saya ingin mengucapkan selamat datang terutama buat murid-murid baru sekolah kita, murid-murid tahun 1 bagi sesi 2021 ni. Saya ucapkan selamat menjadi warga SK Taman U2. Okey. Jadi bila dah di tahun 1 tu, maka akan jumpalah anda dengan program transisi. Ya. Okey, sedikit info berkaitan transisi ni, yang mana ianya dimulakan pada tahun 2006, yang pada mulanya dijalankan selama 3 bulan. Ya. Kemudian pada satu masa dipendekkan kepada 3 minggu, sehinggalah tahun 2020, tahun lepas. Semua sedia maklum yang mana negara kita terpalit dengan COVID-19, yang mana bermula 9 Mac 2020 sekolah telah ditutup hingga 19 Disember tahun 2020. Tiada lagi sesi bersemuka untuk sesi persekolahan. Jadi bermula tahun 2021, pihak kementerian telah menetapkan bahawa program transisi ini akan berjalan selama 43 hari. Kalau nak dicampur kira matematiknya, selama sebulan lebih lah. Baiklah, untuk pengetahuan semua juga, program transisi ini adalah merupakan satu program penyesuaian. Satu program penyesuaian diri, terutama bagi murid. Apabila berada di sekolah rendah. Selain itu, dia juga menjadi satu platform menguatkan keyakinan diri murid. Baiklah, dalam tempoh 43 hari ini, transisi untuk 2021 ini dibahagikan kepada 3 fasa. Yang itu iaitu fasa persediaan, fasa penyesuaian dan juga fasa kesediaan. Persediaan, penyesuaian dan kesediaan. Baiklah, saya perincikan setiap fasa. Ialah fasa persediaan. Yang pertama tentang fasa persediaan. Ianya bermula pada 11 Januari hingga 19 Januari. Okey, fasa ini lebih tertumpu kepada golongan ibu bapa lah, yang mana memastikan
pihak sekolah, pihak ibu bapa dan murid itu sendiri bersedia sebelum sesi sekolah bermula. Pihak guru-guru di sekolah bersedia apa yang perlu disediakan untuk murid. Kemudian para ibu bapa sebagaimana biasa sebelum naik sekolah, mungkin dengan bukunya, mungkin dengan pakaian-pakaiannya, dan murid itu sendiri. Okey, seterusnya tentang fasa yang kedua, fasa penyesuaian. Di sini kita tetapkan fasa penyesuaian ini bermula 20 Januari hingga 29 Januari. Okey, dia murid akan mula belajar. Murid akan mula belajar berpandukan kepada modul transisi yang akan disediakan. Okey. Fasa ini bertujuan membolehkan murid menyesuaikan diri dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Dalam fasa ini juga murid akan dikenalkan dengan guru-guru, bangunan sekolah, di mana tandas, di mana bilik guru, di mana bilik pejabat, di mana makmal. Segala-galanya akan diterangkan dan diberitahu semasa fasa penyesuaian ini. Di sini juga murid akan kenal lagu sekolah, moto sekolah, segala yang berkaitan tentang sekolah Taman Universiti 2. Okey. Dan yang seterusnya adalah fasa kesediaan. Okey. Yang mana kita tetapkan fasa kesediaan ini bermula pada 1 Februari hingga 25 Mac tahun 2021. Ia juga masih lagi menggunakan modul yang dibekalkan. Okey. Fasa kesediaan ini bertujuan bagi menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan juga nilai untuk pembelajaran yang seterusnya. Selepas 25 Mac tu, murid ni akan duduk dalam kelas yang sama juga, tapi tidak mengikut apa yang ada dalam transisi. Kerana yang semua ketahui, transisi ini bertema. Dan selepas pada 25 Mac, murid akan belajar macam biasa, ikut kepada kehendak buku teks, ikut kepada kehendak pelajaran yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Okey. Dan kesemuanya akan melalui proses pentaksiran bilik darjah. Sebagaimana yang setiap tahun pihak sekolah terangkan kepada ibu bapa tentang PBD yang akan dinilai setiap tahun 2 kali. 2 kali dalam 1 tahun. Pertengahan tahun dan juga akhir tahun. Baiklah, untuk BBD itu akan diterangkan dari semasa ke semasa. Saya nak terangkan di sini macam terlalu panjang. Baiklah. Ketiga-tiga fasa yang saya sebutkan tadi sangat-sangat memerlukan kerjasama yang erat antara pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa. Kerjasama yang baik selalunya akan mendatangkan sesuatu yang sangat baik. Adalah menjadi harapan saya dengan adanya program ini. Kanak-kanak yang datang dari pelbagai latar belakang sosioekonominya, persekitarannya dan juga pengetahuannya akan dapat menyesuaikan diri dan seterusnya bersedia meneruskan pembelajaran secara formal dan tidak menghadapi sebarang masalah berkaitan tentang pembelajaran dan juga pergaulan mereka. Terutama bagi murid yang tidak pernah ke kelas tadika ataupun prasekolah. Baiklah, akhir kata diucapkan sekali lagi selamat datang murid-murid tahun 1 dan juga keluarga ke SK Taman Universiti 2. Anda sekarang adalah warga SKTU 2. Jadi sama-samalah kita berusaha menjadikan sekolah kebangsaan Taman Universiti 2 ini menjadi sebuah sekolah yang terbaik di daerah Johor Bahru ini. Seterusnya ke peringkat yang tertinggi. Jadi itu sahaja ucapan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You too, togetherness for success. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Suraya binti Cik
Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Taman Universiti 2 Johor Bahru, Johor ingin mengucapkan tahniah dan selamat memulakan sesi persekolahan bagi murid-murid di tahun 1 bagi sesi 2021. Seperti yang sedia maklum, pada masa kini kita semua menghadapi dilema pandemik COVID-19 dan sekolah kita terpaksa mengadakan proses pembelajaran dan pengajaran di rumah berdasarkan kepada Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diarahkan oleh pihak kerajaan. Oleh itu, saya berharap semua ibu bapa dan anak didik sekalian dapat memahami dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Namun begitu, saya ingin menerangkan serba sedikit tentang urusan hal ehwal murid. Pertama, tarikh pengajaran dan pembelajaran di rumah adalah berdasarkan kepada tempoh seperti yang telah dimaklumkan oleh pihak kerajaan. Kedua, pakaian murid perempuan berbaju kurung berwarna putih, kain berwarna biru dan tudung berwarna putih, lencana dilekatkan pada tudung di sebelah kiri. Manakala murid lelaki pula berseluar berwarna biru gelap, baju berwarna putih, baju kemeja dan dilekatkan lencana pada poket di sebelah kiri. Lencana dan tali leher boleh dibeli di kedai buku secara online atau bersemuka ketika kedai buku dibuka. Manakala kasut pula dibenarkan memakai kasut sekolah berwarna putih atau berwarna hitam dan bertali leher bagi lelaki. Ketiga, disiplin. Semua murid diwajibkan mematuhi disiplin yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Semua murid tahun 1 telah rasmi menjadi warga SK Taman Universiti 2. Dengan itu, semua murid mestilah menjaga nama baik sekolah dan belajar secara berlapang dada. Untuk makluman semua, sesi persekolahan bersemuka akan diteruskan berdasarkan kepada makluman dan arahan pihak kerajaan. Manakala buku teks bagi tahun 1 pula boleh diambil di sekolah mengikut jadual yang telah dimaklumkan oleh pihak sekolah dengan SOP yang telah ditetapkan. Oleh itu, diharapkan semua anak didik di SK Taman Universiti 2 dapat menyertai proses pembelajaran dan pengajaran dengan gembira bersama keluarga di rumah. Sebarang perubahan, pihak sekolah akan maklumkan kepada ibu bapa dari masa ke semasa. Harapan kami agar semua anak didik dan ibu bapa bersabar menghadapi cabaran dan dugaan ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga diselamatkan dan sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah selalu. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari saya, Puan Suraya, GPKM SK Taman Universiti 2 Johor Bahru, Johor, untuk semua warga SK Taman Universiti 2 dan khususnya anak-anak didik tahun 1 sesi 2021. Assalamualaikum, terima kasih.